Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat bin Zulkifli bernombor metrik AA211004. Saya akan memulakan pembentangan bagi kumpulan kami, iaitu projek AutoCAD Perkumpulan Lukisan Kejuruteraan DAC 11703 Semester 1 2021 dan 2022 dari kumpulan 3 Seksyen 2. Pensyarah kami ialah Puan Mardiha binti Mukhtar. Untuk ahli kumpulan, saya Muhammad Izzat bin Zulkifli AA211004. Kemudian Muhammad Arif Daniel bin Nazruddin AA210832. Kemudian Abdul Muiz Fahmi bin Abdul Rahman AA211609 dan Zaki Irfan bin Khairul Nizam AA212778. Objektif: menjelaskan dengan lebih terperinci ciri-ciri rumah banglo yang kami reka. Kemudian, menerangkan dengan lebih mendalam mengenai bahan-bahan binaan yang kami guna untuk membina rumah banglo. Pengenalan. Pertama, proses perancangan amat penting sebelum melaksanakan sebarang aktiviti pembinaan, tetapi mengetahui spesifik bangunan yang ingin dibina secara terperinci perlu dilakukan sebelum membuat pembinaan. Hal ini bermaksud bahawa setiap arkitek perlu menyediakan pelan bangunan yang menunjukkan ukuran, bentuk dan bahan secara jelas dan terperinci bagi memudahkan jurutera merancang pembinaan dan menganggarkan kos bahan dengan baik. Selain itu, menerangkan dan memperincikan setiap ruangan yang terdapat di dalam rumah seperti keluasan keseluruhan rumah serta ruang dan sudut di dalam rumah serta bahan-bahan yang digunakan untuk membina rumah. Tujuan projek ini ialah mengaplikasikan apa yang telah dipelajari berkaitan tajuk-tajuk dalam lukisan kejuruteraan kepada bentuk yang sebenar. Kami perlu mereka bentuk satu pelan rumah banglo satu tingkat merangkumi lukisan arkitek dan lukisan struktur yang lengkap dengan ukuran. Lukisan arkitek meliputi pandangan hadapan, sisi, pelan lantai dan pelan bumbung. Bagi lukisan struktur pula, saiz dan ukuran yang dipilih bersesuaian dengan reka bentuk rumah banglo yang direka. Lukisan struktur merangkumi asas iaitu foundation, tiang iaitu kolom, rasuk iaitu beam dan lantai atau slab. Sekurang-kurangnya satu lukisan bagi setiap komponen-komponen tersebut dan telah dinyatakan kedudukan iaitu di label struktur tersebut. Itu sahaja dari saya. Kita sambung dengan ahli kumpulan yang lain. Seterusnya, keluasan bahagian rumah. Rumah banglo yang dibina berdasarkan English Country ini mempunyai bina rumah yang dilengkapi dengan 5 bilik tidur, 4 bilik mandi, sebuah dapur, sebuah taman berumput, sebuah ruang tamu, sebuah ruang istirahat, sebuah perpustakaan dan sebuah garaj kereta. Berikut merupakan keluasan setiap bahagian di dalam rumah tersebut. Seterusnya, bagi bilik tidur biasa, keluasan ruang adalah sebanyak 5000 mm darab 5000 mm. Seterusnya, bilik tidur utama adalah keluasan ruangnya adalah 10000 mm darab 6500 mm. Bilik air, keluasan ruang 1500 mm darab 1800 mm. Keluasan dapur 9900 mm darab 7500 mm. Keluasan taman berumput adalah 8300 mm darab 6300 mm. Keluasan ruang tamu adalah sebanyak 7500 mm darab 7500 mm. Keluasan ruang tamu adalah sama seperti keluasan ruang istirahat. Seterusnya, anjung kereta, keluasan ruang tersebut adalah sebanyak 12250 mm darab 10000 mm. Keluasan perpustakaan 5000 mm darab 7500 mm. Dan akhir sekali, ruang makan, keluasan ruang makan adalah 5000 mm darab 6500 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Irfan bin Khairul Nizam, ahli dari kumpulan 3. Hari ini akan membentangkan tentang bahan binaan rumah banglo yang digunakan dalam projek lukisan kami. Yang pertama, jenis bumbung.
Jenis bumbung yang kami gunakan adalah tile roof, iaitu di dalam bahasa Melayu dikenali sebagai bumbung genting. Terdapat kebanyakan kebaikan menggunakan bumbung ini. Yang pertama, tile roof merupakan penebak haba yang baik daripada cahaya matahari yang panas. Tile roof juga merupakan penebak bunyi yang baik dari bunyi bising air hujan yang turun. Selain itu, tile roof membolehkan udara masuk melalui celah-celah atap dan membuang udara panas. Oleh itu, haba panas tidak terperangkap. Seterusnya, jenis batu bata yang kami gunakan adalah red brick ataupun clay brick. Di dalam bahasa Melayu, ia dikenali sebagai bata merah. Kebaikan menggunakan bata merah adalah ia merupakan kalis bunyi yang baik kerana jisim ia yang berat. Bata merah mempunyai ketahanan terhadap keterlaluan suhu yang tinggi kerana ia mempunyai banyak liang, dan oleh yang demikian ia dapat memerangkap dan membebaskan haba dengan mudah. Bata merah juga mempunyai daya tarikan estetik yang sangat baik. Struktur yang dibina menggunakan bata merah sangat cantik tersusun serta menarik perhatian. Di samping itu, siling yang kami gunakan adalah plaster siling. Di dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai siling plaster. Kebaikan plaster siling ini mempunyai ketinggian yang rendah yang dapat mengurangkan jumlah isi padu bilik. Ini menyebabkan proses penyujukan bilik lebih cepat, lebih-lebih lagi apabila menggunakan penghawa dingin. Ini dapat mengurangkan kos tenaga. Siling plaster juga kelihatan lebih bersih, kemas dan cantik kerana boleh menyembunyikan kabel dan saluran wayar. Seterusnya, jenis lantai yang digunakan adalah ceramic tiles ataupun ceramic flooring. Dalam bahasa Melayu dikenali sebagai lantai keramik ataupun jubin. Kebaikan menggunakan jenis lantai ini adalah murah dan berpatutan. Walau bagaimanapun, harga boleh meningkat kerana kualiti jubin yang meningkat dan kesukaran proses pemasangan. Lantai jenis ini cukup mudah untuk dijaga. Sebab utama mengapa jubin ini kerap digunakan di kawasan yang basah seperti bilik air mandi, dapur dan bilik dobi adalah kerana ia adalah kalis air, kotoran dan cecair pada permukaan sangat mudah untuk dibersihkan. Ia juga mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap kerosakan fizikal. Pemasangan yang berkualiti boleh meningkatkan daya ketahanan jubin jika lantai diselenggara dengan baik. Reka bentuk jubin berbentuk gaya moden dan mempunyai pelbagai pilihan reka bentuk yang tidak berkesudahan. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan mengenai kesimpulan projek kami. Rumah yang kumpulan kami telah hasilkan ialah rumah banglo satu tingkat yang mempunyai 4 bilik tidur, 1 bilik tidur utama, 4 bilik air, 1 ruang tamu, 1 ruang makan, 1 dapur, 1 anjing kereta dan 1 taman halaman rumah yang berkonsepkan ala-ala mewah dan moden. Melalui projek berkumpulan ini, kumpulan kami dapat menjelaskan tentang kegunaan dan kelebihan yang terdapat pada lukisan kejutaan. Lukisan kejutaan secara keseluruhannya adalah bahasa grafik yang digunakan dalam mereka bentuk dan membina sesuatu bangunan atau produk yang mempunyai nilai yang unik. Lukisan merupakan satu alternatif yang digunakan dalam proses mereka bentuk untuk menggambarkan kajian dan idea dalam merancang plan-plan pembinaan seperti pelan lantai sesuatu bangunan ataupun rumah. Perisian lukisan berbantukan komputer yang biasa digunakan dalam menghasilkan lukisan-lukisan tersebut ialah seperti AutoCAD. Selain itu, di dalam projek ini juga, kumpulan kami telah berjaya menghasilkan pelan tapak, pelan bumbung, pandangan sisi kanan, pandangan sisi kiri,
pandangan hadapan dan pandangan belakang rumah bagi menunjukkan perincian rumah dengan menggunakan ilmu lukisan kejutaan dan perisian AutoCAD. Pada akhir projek berkumpulan ini, kami dapati bahawa segala yang telah kami pelajari dalam kursus ini sangat membantu dalam menyiapkan projek rumah banglo satu tingkat ini dengan sempurna dan berkualiti. Oleh itu, kami berharap agar melalui projek berkumpulan ini, lebih ramai jurutera yang berbakat dan kreatif akan lahir pada masa akan datang dan dapat menajui pembangunan lestari negara. Sekian daripada saya. Terima kasih.